craft design, craft datang dulu, design tu kemudian. Itu perbezaan. Jadi at the end, kesudahannya kita nak apa? Kita nak penghargaan craft tu ke, ataupun kita nak kepada revenue ataupun keuntungan daripada jualan. Jadi keseimbangan tu perlu ada, dan kita ada dua-duanya sekali. Pada yang sanggup membayar untuk menghargai craft, ini pergi pada craft design. Tapi kepada orang yang lain-lain yang nak menggunakan setiap hari, kita kena pergi pada design craft. Dan itulah yang berlaku dengan ada di Japan sekarang, di Korea dan sebagainya. Penggunaan teknologi dibawa masuk dalam pembuatan, tetapi finishing, perincian dan sebagainya masih lagi menggunakan tangan. Mungkin Zarak tu dapat menjelaskan lah. Betul. Saya puas hati dengan jawapan doktor. Doktor, best lah borak dengan doktor. Terima kasih. Best lah borak dengan doktor. Allah Akbar. Banyak cerita kan. Itulah banyak cerita. Itulah dia kata orang berpengalaman kan. So saya ni rasa ingin tahu tu, walaupun sekecil-kecil benda pun saya rasa nak tahu. That's why saya tanya orang yang berpengalaman lah. So hari ni kita bawakan panel yang saya rasa tak salah lah panel yang kita panggil pada hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Doktor, saya mungkin sedikit soalan berkenaan dengan pereka muda. Okey, perintis masa depan negara dalam reka grafik, dalam reka bentuk dan sebagainya. Reka bentuk. Okey. So, apa yang perlu ada pada individu tu untuk dia berada di dalam industri sekaligus dapat bersaing dengan kompetitor mereka masing-masing? Okey, bagi saya nombor satu, nak jadi pereka ni kita kena terus berkarya. Dan kalau tengok tadi sempat saya tengok ada ditunjukkan slide berapa produk-produk yang di background tadi tu, itu yang saya buat di rumah saya sebenarnya. Jadi saya kata terus berkarya. Bila kita terus berkarya, sebelum saya menjawab dengan Cik Miro secara detail lah, apa kesempatan saya buat tadi dengan apa yang ditunjukkan sekarang ni, bila ditanya saya macam mana nak menggunakan kreativiti untuk menghilangkan stres dalam masa pandemik ni. Macam mana nak guna kreativiti nak hilangkan stres dalam masa pandemik. Alhamdulillah dengan apa yang Allah bagi pada saya pun sedar tak sedar, baru minggu lepas saya duduk menulis dengan isteri saya, duduk tanya, apa dah buat sepanjang tempoh ni, dah ada. Sedar tak sedar saya dah buat 31 produk di rumah saya dalam tempoh pandemik ni. So kesempatan tu mesyuarat, and then ada kelas. Bila ada kosong 1 jam, 2 jam tu, saya gunakan buatkan sikit. Habis pukul 5, pukul 6, sementara nak maghrib, saya buatkan sikit. Malam, kalau tak ada apa-apa, saya buatkan sikit. So ke ruang tu, duduk tak duduk Miro, saya dah ada 31. Saya pun bukanlah nak membangga. Tapi maksudnya nak berkongsi, kalau kita nak buat, kita boleh buat. Kalau kita nak menggunakan kreativiti yang dipinjamkan Allah pada kita ni, gunakan. Tak semesti kata designer, siapa-siapa pun boleh buat. Jadi kesempatan saya buat kabinet, kesempatan saya bidang automotive design, tapi mostly saya buat kabinet, shelving, saya buat lampu, saya buat sebagainya. Sebab saya rasa kalau saya berada di pejabat, insya-Allah saya tak berpeluang nak buat benda-benda yang macam ni. Pergi pagi balik petang, pergi pagi balik petang, kadang balik malam, betul tak Miro kan? Ya, betul. Kesempatan tu kita tak ada. Jadi untuk nak membuatkan saya ni terus relevan lah bila nak berjumpa dengan orang, nak bercerita dengan orang. Soalan tadi yang Miro tanya tadi, untuk kekal relevan dalam bidang industri ni pada pereka muda ni, inilah yang saya lakukan walaupun saya lagi 2 tahun nak pencen insya-Allah. Tapi benda tu kena adakan. Jadi pereka ni dia kena peka dengan suasana terkini di bidang reka bentuk. Sama ada dalam konteks bidang trend. Kita kena memahami budaya. Kenapa budaya tu penting? Budaya orang Melayu, budaya orang Cina, budaya India berbeza. Apalagi bila kita membuat rekaan produk untuk dihantar ke negara-negara lain. Jadi kita kena tahu marketable tidak, sesuai tak dengan budaya. Macam mana dengan sosioekonominya, macam mana dengan kehendak pengguna. Jadi saya bagi contoh yang mudah lah, ini selalu saya gunakan bila saya bercakap dengan program-program usahawan bersama pihak-pihak agensi kerajaan, tim mara dan sebagainya. Saya tanya soalan yang mudah. Saya membuat satu produk, contohlah Miro, saya ada produk ni ya. Sekarang ni warna hitam dan juga biru. Saya tukarkan warna kuning dan hijau, ya. Warna kuning dan hijau, dan saya pergi jual produk ni di Johor. Agak-agaknya apa reaksi orang Johor? Itu soalan yang cukup mudah. Apa reaksi orang Johor? Kalau Miro tengok apa reaksinya?
Sebab apa orang kata, budaya kepekaan atau ketaksuban JDT itu, dia tengok hijau kuning, ini musuh kita, dia kata. Betul tak? Simple saja. Benda yang mudah. Sampai ke tahap yang itu, kadang-kadang designer kena berfikir dari segi keboleh pasaran produk, kesesuaian produk. Itu saya katakan tadi, budaya, sosioekonomi, kehendak pengguna, trend dan sebagainya itu memainkan peranan. Dan kedua juga, mereka ni dia kena tengok untuk dia nak relevan dari segi safety ataupun keselamatan, mereka bentuk tu amat penting. Kadang kita buat produk menarik, keselamatan kurang dipentingkan, terutama produk-produk melibatkan kanak-kanak ya. Kanak-kanak. Bagi saya kanak-kanak ni the best tester yang terbaik untuk menguji produk kita, handphone ke, furniture ke, apa-apa produk lah kanak-kanak. Sebab kita tak boleh mengawal sifat atau behavior kanak-kanak ni. Setuju. Dan benda ni, ni tak dinafikan bila kita bercakap dengan CEO syarikat, design manager dan sebagainya. Dan kita juga macam pengguna ni dalam buat reka bentuk, bukan sekadar nak buat design, tapi yang penting praktikal tidak design kita. Ya? Produk kita tu berfungsi tapi tidak praktikal. Itu kadang-kadang fungsi kita memudaratkan pengguna. Jadi kita kena padankan info-info yang kita dapat melalui penyelidikan. Penyelidikan penting juga, Miro. Kalau kita tak buat penyelidikan, macam mana kita nak mereka bentuk satu produk? Orang kata orang design senang lah. Conteng, dapat diploma. Saya ingat lagi housemate saya dulu. Dia buat law. Dia kata dengan saya, senang engkau hari ni. Conteng kau dapat diploma. Conteng kau dapat degree. Aku lawyer kena baca akta sebagainya. Apa saya buat, Miro? Saya ambil kertas kosong, seletak kotak ukuk yang dia suka hisap masa tu, Marlboro, bukan mengiklan lah kan. Senang aja nak lukis kotak tu. Saya bagi dia pen, kau lukis satu. Mesti kau dapat diploma lepas ni. Dia kata, aku tak boleh lukis. Saya kata jangan cakap macam tu. Saya kata kita ada potensi masing-masing. Jadi kita kena menilai apa yang Allah bagi pada setiap orang kan. Jadi dalam konteks tu, sebab tu penyelidikan tu saya rasa penting lah. Kalau saya boleh kaitkan balik, penyelidikan tu penting untuk kita mendapatkan informasi yang tepat. Kita nak kumpulkan informasi tu dan kita nak padankan informasi tu. Dalam design ni kita ada dia punya protokol dia yang kita kena ikut lah. Jadi kita padankan dengan design konsep kan. Kita nak padankan dengan design reference, design language dan sebagainya lah. Supaya produk tu macam saya kata ada nilai komersial. Betul. Doktor, betul lah. Saya setuju lah. Bila doktor bagi tahu yang berkenaan dengan sahabat doktor tadi tu, bagi tahu engkau conteng jadi. Conteng jadi. Itu pada saya judge orang kan. Kita punya yang selalunya orang akan bagi tahu individu. Individu, yes. Kalau kata kita dalam pekerjaan ke, dalam apa-apa pun, dalam grup ke, dalam kumpulan ke, kita selalu seolah-olah macam memperlekehkan kerja orang lain pun ada juga. So ada stigma-stigma yang persepsi macam tu. Tak tahulah sama ada dia orang ni mendengki ke apa ke. So itu Data nampak itu sikit sebanyak akan mengganggu kita punya industri ke? Kan? Kan bila sebab pada saya bila ada hal-hal yang macam tu itu ke arah negativity. Betul. Negatif. Tapi bagi saya Miro, well-trained designer dia yakin dengan diri dia. Apa orang cakap, apa orang kata sekalipun, kalau kita yakin apa yang kita buat, ya. Yang penting macam mana kita nak buat diri kita dengan memanfaatkan orang lain melalui rekaan produk-produk kita. Saya rasa itu yang penting. Jadi anugerah skill yang ada, ilmu yang ada, kita gabungkan, buatkan sesuatu untuk orang. Kita pedulikan orang yang lain. Melainkan kita bekerja di syarikat tu terpaksalah ikut arahan bos kan. Tapi kalau kita boleh menggunakan kreativiti, insyaAllah bos kita pun macam kita boleh, bukan menjinakkan kata macam binatang pula kan. Tapi kita boleh melembutkan dia. Yang penting bagi saya designer, peranan dia bukan sekadar nak menerangkan pada orang apa yang dia buat. Yang penting macam mana kita nak educate orang untuk faham apa yang kita buat. Kalau kita boleh educate people, insyaAllah orang tak akan simply mengubah persepsi dengan mudah. Sebab dia faham apa yang kita buat. Saya setuju doktor. So alhamdulillah doktor, mungkin doktor ada satu saranan yang betul-betul yang doktor nak maklumkan, saranan kepada institusi pendidikan untuk melahirkan graduan-graduan khususnya yang akan datang ni, akan menjadi perintis
dalam bidang reka bentuk ni? Okey, kalau kita lihat dari sisi pendidikan ni ada mungkin beberapa perkara lah, mungkin perlu penekanan kepada pesyarah-pesyarah tu sendiri melihat perubahan-perubahan yang berlaku. Tapi saya tengok kebanyakan IPT yang mana saya sebagai Board of Studies tu banyak dianggotai oleh pelapis ataupun yang muda-muda dan mereka ni bersama dengan arus pembangunan yang ada. Jadi kalau kita tengok dalam konteks ni institusi pendidikan ni dia, apa yang kita ada di institusi pendidikan ni lebih pada asas. Tak mungkin untuk kita dapat memenuhi kehendak semua industri. Tapi yang penting kita nak pastikan graduan yang kita keluarkan tu bukan sekadar memahami rekaan, tetapi setiap rekaan dibuat tu mempunyai sandaran. Sandaran dari segi yang saya masukkan tadi, penyelidikan yang baik, aplikasi reka bentuk yang baik ataupun design application dia, dari segi pemikiran dia kan. Dan benda-benda ni sekarang boleh kita pelajari daripada internet, tetapi masih juga kita perlukan adanya guru untuk menerangkan. Di internet sekadar kita untuk memahami, tapi nak menerangkan dengan yang betul dan sebagainya itu perlukan kepada seseorang. Kita boleh tengok dekat, saya selalu sebutlah di mana-mana Miro, Profesor Yahoo dan Profesor Google. You ada YouTube, you ada FB, you ada Insta, Telegram sebagainya kan. Tapi yang penting penerapan skill belaka, nak mencernakan idea, penerapan dalam konteks kreativiti untuk berinovasi dan menghasilkan produk, itu perlukan bimbingan. So bukan sekadar kita tengok internet, kita tiru dan kita rasa kita boleh buat. Betul. Pada pandangan saya melihat dari sudut yang lain, bila kita masuk dalam institusi pendidikan ni, dia bukan sahaja untuk kita pergi jump pada industri ataupun bidang yang kita nak, course yang kita ambil tu. Dia mendidik kita untuk menjadi kita seorang yang tahu macam mana untuk kita bekerja di dalam kumpulan, dia membina jati diri kita tu sendiri. So saya rasa kalau katalah aku tak nak pergi belajar lah, dah banyak dah, dekat Google ada, dekat YouTube ada, dekat sini ada, dekat situ ada. So pada saya, mereka tak akan dapat value bekerja sebagai perkumpulan. So that dia akan menghadapi masalah bila dia nak jump into kejaya dia tu nanti. Betul Biro. Dan kalau kita tengok dalam konteks approach yang ada dalam pendidikan kita sekarang ni, kita ada dua. Satu kita ada yang bersandar kepada MQA dan satu lagi kita kata MBOT. MBOT ataupun TVET tu sendiri so kalau kita tengok approach dua-dua ni, dia memainkan peranan dalam membantu menyemarakkan industri reka bentuk di Malaysia dan industri pembuatan di Malaysia. Kenapa saya kata dia penting? Sebab kalau kita tengok MQA pada pandangan saya lah, ini pandangan peribadi saya, MQA lebih kepada pemikiran intelektual, membentuk skill, kreativiti untuk kita berinovasi dalam menghasilkan perekaan produk. Kalau kita tengok dalam konteks TVET ni lebih kepada membentuk skill, kreativiti untuk berinovasi dalam pembuatan produk. Maksudnya MQA lebih pada perekaan produk, TVET lebih pada pembuatan produk. So dua benda yang berbeza tetapi memainkan peranan yang penting kerana kedua-duanya perlu ada dalam proses penghasilan satu produk. Jadi kita ada juga elemen-elemen yang lain lah yang akan menyokong. Ini banyaklah kalau kita nak sembang mungkin kena ada sesi lain. Betul. Kita ambil segmen khas betul.